Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni masih lagi bersama Cikgu K. Kita nak belajar tajuk yang baru, mudah sahaja, tajuk nisbah. Okey, jadi sebelum kita mula, kita nak tahu dulu apa-apa sahaja yang berkaitan dengan nisbah. Kita tengok tergedik-gedik dulu. Okey, yang pertama, apa itu nisbah? Nisbah ni adalah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okey. Perbandingan ni maksudnya kita nak bandingkan dua benda. Dua kuantiti maksudnya daripada segi bilangan dia dan mesti ada unit yang sama. Maksudnya kalau unit panjang, kalau meter mesti dengan meter juga. Kalau kata unit, jisim, kalau benda itu dalam kilogram, lawannya mesti dalam kilogram juga. Kalau kata, unitnya adalah RM, ringgit Malaysia, yang lagi satu kuantiti pun mesti dalam ringgit Malaysia juga. Dia tak boleh lain-lain. Dia tak boleh satu, liter, 1 mililiter. Tak boleh. Okey, kita kena jadikan, unit yang sama dulu. Okey, yang kedua, dalam nisbah ni, dia ada simbol. Okey, dan simbolnya adalah titik bertindih. Yang kamu selalu buat dalam tata bahasa Melayu kan. Okey, simbolnya adalah titik bertindih. Kemudian, okey, contoh kalau kamu ada A maknanya kuantiti yang pertama, kemudian ada simbol nisbah dan B adalah kuantiti yang kedua. Macam mana kita nak sebut benda itu? Kita akan sebut nisbah A kepada B. Kita tak sebut A nisbah B. Okey, kita akan sebut nisbah A kepada B. Okey, jadi simbol ini kita akan ubah kepada perkataan kepada. Kemudian untuk jawapan nisbah kita tidak perlu tulis unit. Okey, macam tadi cikgu kata, memang kita kena ada unit yang sama dulu. Okey, tapi tidak perlu tulis unit tu. Maksudnya kalau kata, kilogram tak payah tulis kg. Kalau kata ringgit Malaysia tak perlu tulis RM. Okey, tapi tak apa. Kalau kurang jelas kita akan tengok beberapa contoh yang akan, cikgu tunjukkan sebentar lagi. Okey, contoh kita ada, satu gambar yang ada apa ni, tiga jenis buah. Okey, kita ada buah durian, kita ada buah manggis dan buah kelapa dan setiap satu itu mempunyai kuantiti ataupun bilangan yang berbeza. Okey, jadi contoh, kalaulah kata soalan tu minta nisbah manggis kepada durian, apa yang kita kena tulis? Baik, yang pertama sekali kita nak tengok siapa yang datang dulu. Okey, contoh dalam soalan ni yang pertama adalah manggis. Ini yang kita akan jumpa dulu. Okey, manggis. Kemudian kuantiti yang kedua adalah durian. Jadi apa yang kita nak kena tengok? Kita tengok manggis dulu. Okey, sebab tadi bila dia kata kuantiti maksudnya kita kena cari bilangan. Berapa banyak. Jadi ada berapa banyak manggis dalam gambar ni. Okey, jadi kalau kamu kira ada 5. Kemudian kuantiti yang kedua kita kena tengok buah durian. Durian ada sebiji sahaja. Jadi macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis nisbah 5 kepada 1. Okey, itu cara sebutlah. Tapi kita akan tulis angka 5 dulu untuk manggis, kemudian simbol nisbah dan angka 1 untuk bilangan durian. Itu sahaja. Terus dapat jawapan. Tapi cara baca jangan lupa mesti mula dengan perkataan nisbah. Nisbah 5 kepada 1. Okey, kita cuba tengok contoh soalan seterusnya. Daripada gambar yang sama. Okey, nisbah kelapa kepada semua. Semua ni maksudnya semua buah lah. Okey, dalam gambar tu. Okey, benda pertama yang nak kita tengok, apa yang sampai dulu? Apa yang dia nak dulu? Okey, jadi dia nak kelapa dulu. Jadi kita tengoklah berapa banyak kelapa yang ada, berapa biji yang ada. So, kita dapat 2. Okey, kemudian kepada semua. Semua ni maksudnya semua yang ada di dalam gambar. Jadi kita akan kiralah semua yang ada dalam gambar, maksudnya manggis tambah kelapa tambah bilangan durian. Jadi kita akan dapat berapa ni? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Termasuk kelapa sebab dia kata semua. Jadi termasuk kelapa. Jadi kita akan dapat nisbah 2 kepada 8. Okey, tapi tulis 2, kemudian simbol nisbah dan angka 8. Baik, contoh seterusnya, masih lagi gambar yang sama. Kali ini dia kata, nisbah semua kepada manggis. Jadi benda yang sama, kita tengok apa yang dia nak dulu, apa yang sampai dulu. Jadi yang dia nak dulu adalah bilangan ataupun kuantiti semua buah yang ada dalam gambar, barulah dia nak kuantiti manggis. Jadi semua tadi kita dah kira dah, ada 8, manggis ada 5. Jadi macam mana nak tulis nisbah dia? Okey, 8, kemudian simbol, kemudian 5. Okey, 8 ini untuk kuantiti semua buah, 5 ini adalah untuk kuantiti ataupun bilangan manggis. Cara sebut nisbah 8 kepada 5. Okey, jadi bila kamu jawab soalan yang nisbah 8 kepada 5 ni tak perlulah tulis. Okey, ini cikgu cuma tulis ataupun cikgu cuma tunjukkan bagaimana kita nak membaca. Sekiranya kamu dah tulis nisbah untuk gambar itu. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Jom, baik, kali ini kita ada 6 silinder, 1 berwarna biru dan ada 5 berwarna hijau. Jadi kita tengok apa soalan yang boleh ditanya. Okey, contoh kalau dia kata nisbah silinder biru kepada silinder hijau. Jadi, the first thing yang kamu kena buat, benda pertama yang kamu kena buat adalah tengok siapa yang sampai dulu ataupun apa yang ditanya dulu. Jadi, untuk soalan ni yang ditanya dulu adalah bilangan silinder biru. Okey, jadi kita carilah silinder biru ada satu sahaja. Okey, kemudian silinder hijau pula yang kedua. Silinder hijau kita kira ada 5. Jadi macam mana nak tulis nisbah itu? Ya, betul. 1, kemudian simbol dan 5. Cara menyebut nisbah 1 kepada 5. Okey, kita tengok apa lagi yang dia boleh tanya. Dia boleh tanya macam-macam bergantung kepada soalan. Dia boleh tanya silinder biru kepada hijau, silinder hijau kepada biru, silinder hijau kepada semua. Semua dia boleh tanya. Jadi uh, yang penting kita tengok apa yang sampai dulu ataupun apa yang ditanya dulu. Jadi untuk yang kedua yang ditanya dulu adalah apa? Bilangan semua silinder. Jadi bila dia kata semua silinder ni tak kisah ataupun tidak kira warna apa pun, biru dan hijau. Okey. Benda kedua yang dia tanya adalah silinder biru. Jadi kita cari dulu semua silinder ada berapa? Semua silinder ada 6. Silinder biru ada berapa? Ada 1. Jadi macam mana nak tulis? Semua silinder ada 6, silinder biru ada 1 dan ada simbol di tengah-tengah. Cara sebut nisbah 6 kepada 1. Okey, seterusnya. Baik, contoh kali ini menggunakan simbol ataupun unit RM, ringgit Malaysia. Maknanya wang lah. Okey, kita tengok apa dia boleh tanya. Nisbah harga penanda buku, ini penanda buku, kepada harga sepasang kasut. Jadi sekarang ni kita nak tengok bilangan yang mana dulu? Penanda buku dulu ke sepasang kasut dulu? Okey, jadi sebabkan penanda buku datang dulu ataupun dituliskan dulu, jadi kita tengoklah berapa harga penanda buku. Dan sini kamu tengok RM1. Kemudian yang kedua adalah harga sepasang kasut. Jadi kita tengoklah harga sepasang kasut RM100. Tak perlu tengok harga telefon bimbit ni lah. Okey. Kemudian macam mana kita nak tulis? Baik. Kalau kamu tengok dekat sini, kenapa dituliskan nisbah 1 kepada 100? Kenapa tak tulis nisbah RM1 kepada RM100? Sebab macam cikgu terangkan di awal pembelajaran tadi, dalam nisbah kita tak perlu tulis unit. Kalau dia kata ada RM, tak payah tulis RM. Kalau dia kata ada macam tadi kan silinder, tak payah tulis silinder. Kalau tadi ada durian ataupun manggis, tak payah tulis unit itu. Jadi kita cuma tuliskan angka sahaja. Okey, dengan syarat kedua-dua ini mempunyai unit yang sama. Okey, contoh kalau satu ni RM, tiba-tiba yang 100 ni katalah contoh sen.
kamu tulis nisbah 1/100, tak boleh. Okey, dia mesti kamu samakan unit dulu barulah kamu boleh tuliskan nisbahnya. Baik, contoh seterusnya. Gambar yang sama nisbah harga telefon pintar kepada harga penanda buku. Jadi sama juga, kita tengok yang mana yang diminta dulu. Yang diminta dulu adalah harga telefon pintar, jadi kita tengok ada RM1000, okey, dan yang kedua adalah harga penanda buku. Tadi kita dah tengoklah RM1. Jadi macam mana nak tulis? Nisbah 1000 kepada 1. Okey, kita tuliskan 1000 dulu, ada simbol di tengah-tengah dan 1 untuk penanda buku. Kenapa tak perlu tulis RM? Sebab memang tak perlu tuliskan unit dia. Okey, seterusnya. Ini yang cikgu masukkan tadi. Bila dua perkara ataupun dua kuantiti itu tidak sama unit. Okey, kita ada 1 liter dan yang kedua ada mililiter. Macam mana kita nak buat? Jadi kalau kamu tengok soalan dia contoh, nisbah isi padu jus timun yang ni hijau ni kepada isi padu jus lobak. Okey, kalau selalu akan buat kesilapan murid akan buat kesilapan, dia nampak 1 kemudian dia nampak 7,000. So dia akan buat nisbah 1/7,000. Salahlah. Sebab apa salah? Sebab yang pertama dalam liter, yang kedua dalam mililiter. Unitnya tidak sama. Jadi benda pertama kamu kena samakan unit dia dulu. Okey, kita nak pilih yang mana ni? Nak pilih liter ke nak pilih mililiter? Jadi cadangan cikgu, kalau dia minta isi padu jus timun dulu, jadi kita jadikan semua dalam liter. Okey? Alright, jadi kita kena ubah 7,000 mililiter ni menjadi liter dan kamu dah belajar pun 1 liter ada 1,000 mililiter. Jadi kalau 7,000 mililiter kita akan dapat 7 liter lah. Sekarang ni dua-dua dah ada dalam unit yang sama. Yang isi padu jus timun pun dalam liter, yang jus lobak pun dalam liter. Barulah kita boleh wujudkan nisbah dia, barulah kita boleh tuliskan nisbah dia. Okey, jadi nisbah dia kita akan dapat nisbah 1/7. Bukan 7,000 sebab kita dah tukar tadi, kita dah ubah tadi menjadi unit yang sama. Okey, jadi secara rumusannya, nisbah ini mudah saja. Dia cuma perbandingan. Kita nak bandingkan dua kuantiti ataupun dua bilangan ataupun dua benda dan mestilah dalam unit yang sama. Okey, kita akan tulis dalam bentuk A, kemudian ada simbol B. A ni maksudnya kuantiti yang pertama, kemudian ada simbol, barulah kuantiti yang kedua. Semua bergantung kepada soalan, apa yang ditanya dulu. Dan cara menyebut adalah nisbah A kepada B. Simbol ni dia dah tukar menjadi perkataan kepada. Okey, jadi cikgu harap semua boleh faham dengan pembelajaran hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.